Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 15 Oktober 2021 bersama saya VVM Mirzaika. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg mengumumkan 2 bantuan tambahan kepada industri kecil dan sederhana SME dan perusahaan micro enterprises yang berdaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso setakat 31 Mac 2021. Menurutnya, Kerajaan Sarawak akan memberi bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 7.0 secara one-off sebanyak RM3,000 dan akan memberi manfaat kepada 24,600 perusahaan mikro di Sarawak. Sarawak government will also provide a special one-off financial assistance of RM3,000 for micro enterprises, including the family-based small business in Sarawak, registered with SOCTO as 31st March 2021. This is a new one for the micro businesses. They are also required just to provide supporting document. This financial assistance will be paid in December 2021 and is expected to benefit approximately 24,600 micro enterprises, and this will cost the government direct expenditure tu baru tu additional RM73.8 million for them. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyampaian secara simbolik bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 7.0 dan pengumuman bantuan BKSS 7.0 Plus di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Datuk Patinggi Abang Zohari turut menambah bantuan keuangan sebanyak RM10,000 untuk perusahaan kecil dan sederhana SME yang aktif di Sarawak dan berdaftar dengan Perkeso pula telah dilanjutkan dari 31 Disember 2020 hingga 31 Mac 2021. Pertama, special one-off financial assistance of 10,000 for small and medium enterprises in Sarawak registered with SOCTO to be extended from 31st December 2020 to 31st March 2021. Mari kita nak beri kalau sampai Disember. Disebabkan banyak dokumen ke Datuk, maka saya telah bersetuju bahawa period itu di-extend sampai Mac 2021. Beliau berharap langkah-langkah ini akan dapat meringankan beban keuangan kepada komuniti perniagaan dan membolehkan mereka bergerak ke hadapan dalam fasa pemulihan pandemik COVID-19. Terdahulu, Ketua Menteri telah menyampaikan bantuan keuangan sebanyak RM10,000 secara simbolik kepada industri kecil dan sederhana PKS di bawah program BKSS 7.0. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Petronas Tan Sri Muhammad Baki Saleh di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Kunjungan hormat berkenaan merupakan yang pertama daripada pengerusi Petronas itu sejak dilantik pada Ogos lepas bagi menggantikan Tan Sri Ahmad Nizam Saleh. Tan Sri Muhammad Baki sebelum ini pernah menerajui Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA sebagai pengerusi dan pernah menjawat jawatan sebagai Timbalan Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Urusan Sime Darby Plantation Berhad STP. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz dan Ahli Lembaga Pengarah Petronas Datuk Ibrahim Baki. Berita selanjutnya, kekosongan jawatan di Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Cawangan Miri perlu diisi untuk memastikan operasinya berjalan lancar. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, hanya 7 daripada 12 jawatan yang ada di LPKP Cawangan Miri telah diisi. Katanya masih terdapat 5 pejawatan yang masih belum diisi termasuk Ketua Cawangan LPKP Miri. Bagi menyelesaikan masalah kesesakan di kaunter LPKP ini, beliau berharap agar LPKP dapat menyegerakan pengisian kekosongan jawatan di pejabat khususnya jawatan Ketua Cawangan yang berperanan penting dalam meluluskan sebarang permohonan. Selain itu, kaki tangan kaunter yang mencukupi akan dapat mempercepatkan urusan dengan penambahan kaunter.
Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke pejabat LPKP Miri pada Khamis. Tambahnya, beliau akan mengemukakan masalah kekurangan kaki tangan tersebut kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia di Putrajaya. Sebelum ini, Datuk Sri Lee telah menerima aduan dan maklum balas mengenai perkhidmatan yang disediakan LPKP Cawangan Miri. Sementara itu, pemangku Ketua Cawangan LPKP Cawangan Miri, Saini Tamin memberitahu, operasi LPKP Cawangan Miri merangkumi perkhidmatan urusan perlesenan kenderaan perdagangan meliputi zon utara Sarawak. Ini termasuklah permohonan lesen baru, permohonan memperbaharui, permohonan semula, permohonan ubah syarat lesen, permohonan ubah syarat surat tawaran dan permohonan kad pemandu yang meliputi bahagian Bintulu, Miri, Limbang dan Lawas. Berita diteruskan dengan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah telah turun padang bagi menyaksikan sendiri pelaksanaan proses pembersihan water hyacinth atau teparuk di tebingan Kampung Tanam Dalat baru-baru ini. Gotong royong perdana tersebut merupakan pembersihan fasa kedua untuk tujuan sama yang mana kerja-kerja pembersihan secara berperingkat telah pun dilaksanakan sejak 1 Oktober lalu melibatkan 3 zon. Dan sebanyak 650 tan sudah diperangkap dengan cara begini. Dan untuk jangka panjangnya kita berharap bahawa ada peruntukan daripada kerajaan negeri pada pihak agensi pelaksana iaitu pihak DID untuk menjalankan proses iaitu pembersihan sungai secara konsisten dan secara terrancang. Beliau menambah sebagai usaha penyelesaian jangka panjang Kementerian Pengangkutan Sarawak KPS dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sarawak serta kerjasama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS akan membuat kajian mengenai perkara tersebut. Kemudian dari segi jangka panjang juga kita berharap apa yang telah disebut oleh Menteri Pengangkutan sebelum ini bahawa satu kajian yang menyeluruh akan dijalankan oleh pihak UNIMAS tentang isu terparuk di kawasan Patang Oyak ini. Kita mahu melihat isu ini dapat diselesai dan pada masa yang sama kita melihat juga dari segi potensi ekonomi sebab dari segi jumlah terparuk yang telah dikumpul sudah mencecah 650 tan dan kita melihat bahawa kalau ianya dapat digunakan ditukar kepada baja contohnya, kemudian insyaAllah saya rasa ianya akan memberi manfaat dari segi ekonomi kepada penduduk yang di Batang Oyak. Ujar beliau lagi, kaedah yang digunakan adalah membentangkan tali di batang oya bagi memerangkap terparuk dan seterusnya akan dialihkan ke tongkang serta dibawa untuk dilupuskan di Nangabau. Di Sri Aman, sebanyak 14 projek bekalan air berimpak tinggi dengan kos keseluruhan berjumlah RM545 juta telah dilaksanakan di bahagian Sri Aman. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata ia menunjukkan keprihatinan dan komitmen Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB Sarawak sebagai agensi pelaksana serta Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB ke atas menambah baikkan infrastruktur dan sistem bekalan air di bahagian Sri Aman. Menurutnya, projek-projek bekalan air itu telah dirancang dengan teliti oleh kerajaan dengan pelaksanaan 9 projek rakyat dan 5 projek KPLB bagi menampung permintaan bekalan air yang semakin meningkat di bahagian Sri Aman. Setakat ini, sebanyak 5 projek bernilai RM32 juta telah dilaksanakan dan telah berjaya menangani isu bekalan air di beberapa kawasan di bahagian Sri Aman. Manakala kemajuan keseluruhan 5 projek yang masih dalam peringkat pembinaan bernilai sekitar RM191 juta menunjukkan prestasi kerja yang amat memberangsangkan dan berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Tambah beliau lagi, bagi menjamin kualiti bekalan air yang lebih baik dan berterusan di bahagian Sri Aman, JBALB Sarawak akan memastikan projek-projek yang kini dalam peringkat pelaksanaan akan disiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Katanya projek-projek tersebut merupakan sebahagian daripada sistem grid bekalan air Sarawak yang diilhamkan Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg untuk menyelesaikan isu bekalan air secara efektif dan menyeluruh. Manakala di Sibu, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS akan terus memperluaskan peranannya dalam menjalankan aktiviti kebajikan kepada masyarakat.
Pada Khamis, UKAS telah menganjurkan program ziarah UKAS dengan menyantuni warga Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Bujang di Sibu. Program tersebut dimanfaatkan dengan menyampaikan sumbangan berupa mesin sanitasi, keperluan sekolah dan juga pelitup muka kepada 65 orang anak yatim badan kebajikan tersebut. Dalam pada itu, ahli Lembaga Periatim Sarawak merangkap pengerusi Exco Periatim Sibu, Datuk Muhammad Yusnar Matali menyifatkan UKAS tidak asing lagi dalam menganjurkan aktiviti kemasyarakatan. Terima kasih kepada pihak UKAS datang pada pagi ini bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan sumbangan serta keprihatinan mereka kepada kita di sini di Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang. UKAS tidak asing lagi dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan untuk membantu kita di pelbagai peringkat. Apatah lagi seperti kita di sini, pusat penjagaan untuk anak-anak yatim. Bercakap semasa program tersebut, beliau turut menjelaskan Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Bujang ini adalah badan bukan kerajaan seperti tanggapan orang ramai sebelum ini. Kompleks Kebajikan Jumaani ini adalah dimiliki oleh pihak kerajaan. Ianya sebenarnya adalah badan NGO di negeri Sarawak untuk membantu kebajikan anak-anak yatim. Segala dana dan peruntukan amatlah diperlukan dari pelbagai pihak, dari orang persoalangan, dari syarikat-syarikat dan sebagainya untuk membantu kita di kompleks ini. Sementara itu, orang ramai dijemput menyertai charity virtual run dan ride Periatim Sibu yang telah dibuka penyertaannya bermula 16 Ogos lalu hingga 30 November 2021. Penyertaan orang ramai amat dialukan sebagai sokongan kepada aktiviti amal anjuran Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang itu. Berita berikutnya, setiap individu mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk memastikan kes COVID-19 menurun di negara ini. Dalam temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching pada Khamis, Pegawai Kesihatan Bahagian Kuching Dr. Eunice Melissa menyeru semua masyarakat supaya menjalankan tanggungjawab dan peranan masing-masing kerana ia merupakan jalan terbaik yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kebarangkalian dijangkiti COVID-19. Memastikan mereka yang layak dan belum divaksin untuk berbuat demikian, mendapatkan vaksin untuk melindungi mereka yang tidak layak divaksin. Yang kedua, pematuhan SOP di mana-mana saja, especially di tempat awam atau tempat kerja, dengan menggunakan pelitup muka, sentiasa melakukan atau memastikan penjarakan sosial dan juga kerap mencuci tangan. Yang ketiga, sekiranya mempunyai gejala-gejala COVID, asingkan diri daripada ahli keluarga di rumah dan juga tidak pergi ke tempat kerja ataupun tidak pergi ke tempat awam bercampur gaul dengan orang lain. Sebaik-baiknya lakukan ujian kendiri untuk COVID-19 ataupun pergi ke mana-mana pusat saringan untuk menjalankan ujiannya. Sementara itu, Pegawai Epidemiologi Bahagian Kuching Dr. Nurbaizura Jamali pula mengingatkan pesakit COVID-19 yang menjalani pemantauan kendiri di rumah untuk mendapatkan nasihat dan rawatan dengan segera sekiranya mengalami gejala teruk. Tanda-tanda amaran untuk pesakit COVID-19 adalah sesak nafas, sakit dada, perubahan status mental, contoh seperti kekeliruan ataupun kurang tahap kesedaran, kelesuan yang bertambah teruk, muntah atau cerit-birit yang bertambah teruk, bibir atau jari kebiruan dan juga bacaan pada pulse oximeter kurang daripada 95%. Nasihat kepada pesakit-pesakit yang menjalani kuarantin kendiri di rumah, sekiranya terdapat apa-apa simptom yang seperti kita sebutkan tadi, segeralah berjumpa dengan pasukan perubatan, sama ada terus ke hospital ataupun telefon talian kecemasan 999.
Beralih mengenai laporan harian COVID-19, Sarawak mencatatkan 1,061 kes positif baharu COVID-19 pada Khamis, melibatkan 36 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 228,736 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan 1,041 atau 98.11% kes baharu dalam kategori 1 dan 2, manakala 20 atau 1.89% dalam kategori 3, 4 dan 5. JPBN Sarawak turut melaporkan 23 kes kematian dari 1 hingga 13 Oktober 2021. Sementara itu, sebanyak 3 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Sega Bau, kluster Andi Liam Beluru dan kluster Sebobok Bau. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Amin Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin Tengah Hari dengan perkongsian nasihat mengenai pencegahan COVID-19 dari Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas. Salam UKAS. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.